Boleh dengar suara saya? Boleh dengar? Boleh dengar suara saya? Saya kena anu dia. Okey. Yang lain tu nanti kita akan benarkan pada Cikgu MJ sebagai moderator untuk menceritakan rule dan juga apa yang akan kita susun supaya memberi impak yang besar. So cikgu dengan para panel akan terus menunggu isyarat daripada hosting terutama Cikgu MJ. Testing. SB boleh dengar? Boleh, alhamdulillah. Suara saya? Suara jelas. Boleh Boleh, ya. So bagi yang tak dapat melihat di Zoom, saya juga, Cikgu SB juga tengah live di FB dan boleh lihat di FB Cikgu SB, Cikgu SB Transformasi Minda. Pada yang baru saja bersama, ucapkan tahniah kerana anda meluangkan masa pukul 11 sampai pukul 12.30 nanti insya-Allah. Kita pastikan yang beri impak yang besar. Salam Ramadan untuk semua. Boleh mula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi. Hari ini kita ada live talk bersama dengan tiga orang panel yang hebat-hebat ini, insya-Allah. Okey. So tiga panel ini akan berkongsi bagaimana bisnes bom atom mendepangi COVID-19. So hari ini saya kenalkan diri, nama saya Zairali Dewan Yunan atau panggil Cikgu MJ. Apa khabar semua? Mudah-mudahan anda sentiasa dalam keadaan bersemangat. Alhamdulillah, bisnes yang bagus, sentiasa fokus, santai dan ceria. Itu yang kita nakkan. Bersama dengan dua panel yang hebat. Yang pertama daripada CEO BNT Holdings Nemarat Mr. Raja, Mr. Raja, Abang handsome kita Mr. Raja ya. Apa khabar Mr. Raja? Sihat semua ya? Sedang on di Zoom. Baik Mr. Raja. So hari ini nampak semakin hari kita kena bersemangat ya. Lagi. So apa khabar Mr. SB ya? Sihat ya? Mr. SB? Wow, luar biasa, tak sabar untuk kita berkongsi, untuk bangkit semula, kan ledakkan bom atom diri sendiri kan. Okay. Wow. Apa khabar semua usaha-usaha empower seluruh Malaysia? Apa khabar anda semua? Semoga anda hebat-hebat belaka ya. Baik. So hari ini kita bersama-sama secara live di kita punya talk bisnes mendepani bisnes atom mendepani COVID-19. Dan yang kita nak kongsikan ni secara live, dan kita buka soalan-soalan ni kepada semua peserta yang hebat-hebat ni, dan boleh tujukan ke soalan-soalan kepada kita punya ahli panel ya. Soalan Raja dan tengah. Jangan kita rasa simpan-simpan dan kita lepaskan aja. Okey baik. So hari ni ada beberapa soalan sebelum saya nak berkongsi kepada kita bertanya kepada ahli panel yang hebat-hebat ni. So kita tahulah pada tahun ini ada sesuatu yang ujian ya bagi semua umat manusia lah di seluruh dunia lah. So hari ini kita buat satu tajuk yang menarik, iaitu bisnes atom. Pernah dulu Perang Dunia Kedua, sejarah
sejarah apa tentara bersekutu menyerang apa Jepun ya. Jadi dia dilontarkan bom atom. Macam mana orang Jepun menyerah tapi bukan kalah. Dia menyerah bukan kalah, dia bangun balik dan menjadi salah satu negara yang termaju di dunia. Jadi dalam arti kata kita pun begitu. Kita ni belum kalah. Tapi kita terus nak berjuang untuk mencapai kemenangan. Jadi hari ini perkongsian soalan-soalan yang saya sendiri akan bertanya dengan sebagai moderator akan bertanya kepada kita punya panel-panel yang hebat dan kita kongsikan apa saja pertanyaan. Cikgu MJ tengah bercakap sekarang. Secara logik dan yang penting apa yang kita nak tunjukkan sampai kepada anda semua, insya-Allah. Okey, baik. Jadi soalan yang pertama soalan pertama ni saya nak bertanya dululah apa tu boleh bagi kenal soalan pertama Sebelum saya akan terus kepada Mr. Raja. Jadi tolong kenalkan diri siapa Cikgu Esmi, siapa nama sebenar, asal daripada mana, secara ambil masa yang tak berapa lama. Okey, kenalkan. Kemudian saya terus akan bertanya kepada Cikgu Esmi. Okey, silakan Cikgu Esmi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Suara nanti saya betulkan. Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang sudi untuk menonton ataupun bersama live di Zoom dan juga di Facebook. Kepada anda semua diucapkan tahniah dan salam Ramadan yang ke-20. Kita punya dah sampai ke peringkat separuh akhir dan nak masuk ke final lah kan. Baik, salam perkenalan. Nama cikgu adalah nama dikenali sebagai Cikgu SB, tapi nama penuh cikgu adalah Syahbina bin Ahmad, berasal daripada Kedah Darul Aman, menetap di Sungai Buloh, Selangor dan merupakan CEO kepada syarikat, bukan CEO lah, kalau syarikat enterprise kita panggil sebagai manager ataupun pengurus besar lah, di Richmind and Habit Q Consultant, dan cikgu merupakan salah seorang daripada jurulatih di Empower semenjak daripada 2014 sampai sekarang. Dan alhamdulillah banyak berkongsi dan juga membantu menyelesaikan segala dilema, bukan sekadar masalah, selesaikan segala dilema kan usahawan kita. Dan sekarang juga merupakan founder kepada Habit Q Teknik. Habit Q Teknik ni adalah kajian tentang tabiat manusia dan juga Q stand for quality kan. Juga cikgu mempunyai buku inspirasi yang diberi nama Habit Q Teknik 21 hari untuk transform habit ataupun kelakuan kita kepada yang lebih baik dan berjaya, kaya dan berjaya. So alhamdulillah hari ini diberi peluang untuk bersama-sama merencana dan juga membom atom kan bersama dengan usahawan di seluruh negara, terutama yang berada di Pantai Timur, untuk kita bangkit bersama-sama kan. Tajuknya memang menarik. Untuk selepas ini boleh saja bersama-sama di Facebook Cikgu SB Transformasi Minda dan juga Cikgu SB Trainer Syahbina. Baik tuan-tuan dan puan, saya rasa salam perkenalan dan salam kasih sayang, salam ukhuwah. Saya serahkan semula kepada Cikgu MJ untuk memperkenalkan para panel yang bakal bersama anda. So, terima kasih Cikgu Esmi. Sedikit tentang latar belakang yang hebat ya. Okey. Saya terus kepada Mr. Raja. Mr. Raja, saya kenalkan Mr. Raja, apa nama dan pengalaman dia besar kat mana? Silakan Mr. Raja. Ya. Boleh dengar. Suara Terima kasih Kak Jah.
Okey, terima kasih Mr. Raja. Terima kasih Mr. Raja, orang yang saya kenal. Memang Okey Mr. Raja, saya antara yang saya kenal. Terima kasih banyak-banyak. Mudah-mudahan pengenalan sedikit memberikan kita semangat ya. Okey, baik, saya nak tuju pada soalan seterusnya. Kepada yang pertama lah, kepada Cikgu SB lah. Cikgu SB ni mungkin bagi semangat sikit ya. Bagi semangat, bukan sikit, bagi semangat habis-habisan. Kita bisnes momentum ni kena semangat. Baik, jadi rata-rata ni bila kita terkesan dengan PKP ni, COVID-19 ni, serba sedikit perniagaan kita mesti terkesan. Ada yang terkesan banyak, ada yang sederhana, ada yang lagi berudung lah. Dan secara tak langsung sedikit akan bawa emosi kita dalam keadaan yang tak menentu lah. Tapi hidup kena teruskan. Jadi bagaimana soalannya Cikgu SB, bagaimana cara kita nak buat satu plan pembangunan ni, bisnes ni yang terkesan dengan COVID ni. Selepas pasca COVID nanti, selepas pasca PKP ni, selepas nanti apa yang dia perlu dia kena buat untuk nak jadikan syarikat dia yang terbaik sekali. Jadi kita nak bagi tahu ni, Cikgu SB ni kena share kepada kita punya audience ni. Kongsikan dari pengalaman Cikgu SB. Silakan Cikgu SB. Baik, terima kasih kepada soalan pertama yang tujukan pada Cikgu SB. Okey, tuan-tuan dan puan yang dihormati, yang dikasihi semua, kita sekarang sedang melalui sedikit kelonggaran dalam PKP B, B yang ni bersyarat untuk COVID-19. COVID-19 ni sebenarnya seumpama satu bom atom yang dikenakan ke seluruh dunia, bukan hanya seumpama Jepun yang kena di Nagasaki dan Hiroshima, tetapi seluruh dunia sedang menepani COVID-19 yang mana diuji oleh Allah SWT di akhir zaman untuk kita sama-sama mengawal diri dan juga mengelak, sebab ada instrumen-instrumen yang telah distandardkan ataupun di SOP-kan. Maka tuan-tuan dan puan, apa yang kita kena buat sekarang ni ataupun apa yang kita perlu laksanakan adalah, pertama sekali bila cerita soal plan, ada cikgu nak bagi formula mudah, formula mudah nak ingat, dan juga kalau yang mana sekarang berada bersama dengan cikgu, boleh saja ambil pen dan siap untuk kita tulis. Dia ada 7R, 7R. 7R. Nak mendepani ni plan awal sekali, basic sekali adalah, pertama sekali kita kena bermula merancang semula. Pertama sekali, R pertama adalah review. Siapa yang berniaga waktu-waktu sekarang ni, perkara yang paling asas sekali kena review semula. Review semula. Kalau yang dahulunya yang melibatkan produk-produk yang kita jual secara direct kepada pelanggan, waktu sekarang ni mungkin saja ada kekangan-kekangan yang tak boleh dilaksanakan. Kena review balik. Nak review ni macam mana nak buat, kan? Sama ada kita menukar plan jangka pendek, iaitu menukar kepada servis baru, produk baru, dan tidak jadi masalah, sebab yang paling utama sekali adalah untuk mengembalikan semula pendapatan kita. Betul? Semua orang perlukan pada alat ini untuk capai tujuan. Alat yang dinamakan sebagai income, income yang setelah pun hilang, kalau ada setinggi gunung pun, hari-hari duk tarah ataupun hari-hari di tarah, habis dia. Jadi kita kena review. Pertama sekali, mesti review. Nah, macam mana nak review? Nanti cikgu akan cerita pada part kedua nanti. Kita nak start untuk buat plan strategik dia. Alhamdulillah, itu antara kepakaran. Tuan-tuan dan puan-puan, usahawan yang ada luar sana, cikgu sendiri pun, daripada seorang yang meniaga. Kalau yang mana biasa mengenali cikgu, salah seorang daripada penggerak kepada nasi berlauk air dingin, nasi flight. Ini memang walaupun dah on off, tetapi bila berlaku macam ni, kena lepas kita buat review, kita kena reflect balik. Reflect ni means kita kena tengok kat belakang, kan? Tengok kat belakang yang lepas. Apa yang boleh dinormalkan, dibaharukan. Maknanya kalaulah sebelum ni kita tak biasa dengan keadaan kawalan dan sebagainya, tidak kurangnya kebebasan untuk bergerak dan sebagainya, kita kena reflect balik. Kalau dulu bebas, sekarang ni macam mana? Ada tak saluran-saluran yang lebih berkesan untuk kita capai melalui R yang kedua, R pertama tadi review, kedua ni reflect. R yang ketiga adalah anda bila dah dalam keadaan untuk nak back semula atau kembali semula, nak dah kena meletupkan diri sendiri, so anda kena letupkan balik perniagaan kita, kan? Perniagaan kita nak sampaikan balik manfaat kita, maka kita kena pergi kepada R yang seterusnya. Ketiga ialah
kita kena start remove. Remove ni bukan makna remove ni maknanya kita bergerak semula, ataupun remove ni juga dia kata kita keluarkan ataupun terutama dari segi bajet, bajet kita kena keluarkan balik. Remove ni makna yang mana tak penting, pendapat yang ni akan dicerita lebih sempurna oleh coach Mr. Raja nanti. Kita pergi kepada barang keperluan saja, ataupun keperluan untuk kita mulakan perniagaan baru, ataupun kita mulakan servis baru, kan. Yang ketiga iaitu remove unnecessity. Unnecessity ni benda-benda tak perlu kita kena kurangkan. Kalau dulu kita katalah dengan pendapatan sebanyak 3,000 yang bakal diperolehi melalui skim yang kerajaan berikan pada PKS, maka yang ini boleh menjadi kita melihat semula yang penting, yang tak penting. Kemudian yang keempat, kena start buat reserve. Reserve ni mean saving, start buat saving. Cikgu sendiri pun dah tukar. Perniagaan dah ada yang biasa on dan off. Kerjaan hakiki adalah sebagai penceramah, berniaga. Sekarang cikgu dah pergi pada online sepenuhnya, iaitu Kapet. Kapet ni tahun ketiga. Ni sebagai contoh. Baik, bila kita start reserve, dapat aja daripada hasil yang kita dah modal yang kita dapat, maka kita kena start reinvent pula. Lepas kita dah reserve, kita kena buat pembahagian, kan, yang mana nak simpan untuk jangka masa panjang, maka kita kena buat yang keempat, iaitu kena reserve. Yang keempat tadi reserve, save. Kemudian yang kelima, baru kita kena reinvent balik. Reinvent ni buat inovasi semula produk. Kalau yang buat jahitan, pastinya dia kena tak boleh jahit baju kurung lagi, kan. Atau waktu-waktu sekarang ni semua orang berjimat. Jadi apa nak buat? Jadi kena pergi kepada NGO yang menguruskan penyediaan peralatan untuk frontliner. Contoh kan. Jadi ini boleh membantu semula. Bagi anda semua yang ada produk makanan, boleh saja menyantuni melalui NGO dan juga melalui persorangan yang ingin berwakaf atau bersedekah dan sebagainya, boleh melalui channel-channel yang sedia ada. Banyak sekarang ni kita melihat orang mula pergi melihat kepada benda yang perlu, bukan lagi benda yang kehendak. Okey. Seterusnya, bila dah reinvent ataupun kita dah cari stream baru ataupun cari pendapatan income yang bersesuaian pada waktu ini, kita akan pergi kepada yang keenam, iaitu relaunch. Relaunch ni makna lancar semula. Nak kena lancar semula ni, makna susun semula untuk kita maklumkan. Kalau anda yang selalu mengikuti cikgu di FB, anda akan perasan cikgu dah ada page banyak. Page yang personal, page yang meniaga, page yang untuk Kapet pun cikgu dah start buat page. Maknanya kalau anda yang ada di luar sana, para usahawan, tuan-tuan dan puan-puan, kena mula relaunch balik produk kita dalam bentuk packaging baru yang bersesuaian dengan PKP. Yang ketujuh, mesti kena restore. Restore ni makna kita bukan sekadar untuk kita buat di bahagian bawah saja. Kita juga kena mohon pada Allah yang Maha Esa, Tuhan yang satu, untuk minta supaya bantu kita ada connectivity baru. Kita bagi tahu, bukan hanya kita sekadar ni, kita kena restore harapan kita kepada Allah. Minta doa sungguh-sungguh untuk kita terus bergerak. Itu cikgu recap balik, ada 6 R. R pertama tadi review semula, muhasabah balik, tenang-tenang. Yang ni review nanti part kedua, nanti cikgu akan ceritakan macam mana nak review, kan. Yang kedua, reflect ni tengok perjalanan yang lalu, untuk kita teruskan ke hadapan. Dia macam cermin sisi di tepi kereta dan juga di tengah pemanduan kita. Mesti kena lihat sekejap di belakang, takut ada kita brake mengejut, kereta rapat sangat berdentum. Sama juga yang ketiga adalah remove unnecessity. Yang keempat adalah reserve. Reserve mana kena ada buat backup plan kita untuk modal yang kita ada. Modal tak banyak, tetapi kalau tak ada modal, anda juga boleh meniaga menggunakan tanpa modal, menggunakan produk orang lain. Nanti kita akan ada perbincangan seterusnya. Kemudian reinvent mana mencari pendapatan baru dengan keadaan COVID-19 ini. Dan relaunch ni makna susun semula, kemudian jual secara online contohnya, buka platform baru, kan, relaunch.
Yang ketujuh adalah restore, kena minta kepada Allah SWT untuk lancarkan pendapatan kita. Kerana yang bagi atom virus COVID-19 ini, Tuhan yang di atas sana yang memberikan dan yang menerima kita, dan kita kena serah dan juga selepas kita berusaha balik semula kepada Allah SWT. Okey, saya serahkan semula kepada moderator kita. Itu saja daripada untuk soalan yang benar. Panjang lebar. Wah, hebat-hebat Mr. Cikgu SP ya, Cikgu SP ya. Saya nampak kasih poinnya ada 7R ya, 7R. Jadi saya tak payah sebut lah. Nanti kita berkongsi balik seterusnya. Jadi seterusnya saya nak tunjuk kepada yang ini. Mr. Raja. Mr. Raja, di soalan ni berkaitan mesti kewangan. Dalam perniagaan, dia macam mana pun mesti kita kena jaga kewangan. Kalau tak ada jaga kewangan, maka kita punya masyarakat kita tak berapa cantik. Okey. Okey, Mr. Raja, soalan seterusnya daripada saya ya. Apakah usahawan terkesan dengan cabaran PKP ini? Okay. Dan bagaimana mengurus kewangan cara terbaik dan berkesan? Dia ada dua lah soalannya, boleh dijawab lah. Apakah usahawan terkesan dengan cabaran PKP ini? Dan bagaimana mengurus kewangan cara terbaik dan berkesan? Ini soalan cukup mahal. Silakan Mr. Raja, silakan. Mr. Raja tengah bercakap sekarang. Mana yang ada kat Zoom dia boleh tengok. Betul. Betul. Tak bersedia dengan PKP. Mr. Raja sedang cakap di Zoom. Siapa yang tengok kat Zoom Tunggu, cikgu akan jawab. Daripada cikgu MJ, sekarang di Zoom sedang Mr. Raja sedang bercakap. Tersekat-sekat tersekat.
tersekat-sekat juga dia punya suara. Aliran tunai review balik. Tak dengar suara ada yang ni. Terputus-putus. Terputus-putus. Terima kasih Noliza. Tak jelas Mr. Raja betul. Suara. Selamat datang. Betul, suara Mr. Raja tak jelas putus-putus. Mungkin laju sikit dia bercakap. Selamat datang Lukme. Lamanya tak tengok awak Lukme. Sahabat lama, zaman charge. Bila ada soalan ni cikgu akan bersama dengan anda lagi. So sekarang cikgu pun tengah watching dekat Zoom dekat Zoom. Terima kasih sahabat Syahizan. Puan Alina nanti bila ada soalan kat cikgu akan jawab dan anda boleh bersama dengan cikgu pula. Oh tak jelas tak jelas Kita dah maklumkan, So sekarang ni ada 45 orang. Waalaikumsalam Zara Amira, Kak Long, Kak Alina Muhammad daripada Bentong. Waalaikumsalam Zara Amira, Kak Long. Cikgu Wan Matematik, terima kasih bersama dengan cikgu. Tengah tunggu soalan. Ya, terima kasih Mr. Raja, terima kasih. Saya dapat kat sini dia punya kuncinya kami. Suara cikgu MJ kena on kan tu. Okey dah Baik, teruskan. Okey, boleh dengar? Terima kasih Mr. Raja. Terima kasih Raja. Boleh dengar? Okey, alhamdulillah. Okey, baik. Terima kasih Mr. Raja hari ini. Terima kasih Kak Seha. Sangat menarik lah. Waalaikumsalam. Dia sangat menarik. Jadi saya baru dapat tahu inilah pertama kali saya dengar juga nih daripada pakar kewangan nih Mr. Raja nih. Kami kenal pasti aliran tunai, murah risiko dan juga interaksi lah. Okey, terima kasih Mr. Raja. Saya ingat kita nak bertanya juga kalau ada soalan-soalan ni kita boleh buka lah kepada ni nanti kami boleh tulis.
buka kepada peserta boleh bertanyakan apa sahaja soalannya, boleh tujukan kepada Mr. Raja ataupun tujukan kepada Cikgu SB ya. Mengikut topik apa pertanyaan yang nak dibagi tahu, nak ditanya. Silakan Boleh, kita open, boleh. kita open. Kita nak ada interaksi dua hala. Boleh start bertanya melalui Facebook ataupun tulis saja di Zoom Yang menarik bagi pandangan dan cadangan, kita ada satu kejutan lah. Mungkin ada adik misteri lah, nanti akan kita war-warkan. Okey, insyaAllah. Terima kasih Abang Rumaizi. Kita bab yang pusingan yang pertama dah selesai. So kita nak masuk pusingan yang kedua ni. Pusingan kedua ni ada beberapa soalan ya. So hari ni saya minta Cikgu SP ambil dalam 2-3 minit aja. Ambil yang poin yang penting sebab masa kita berjalan. Okey, baik, boleh. Okey, baik. Jadi soalan yang kedua ni, soalan ni memang sangat penting ya kepada usahawan khususnya ya dalam dia menjalankan model bisnes dia. Sebab kebanyakannya bila kita berniaga ni, kita tak terfikir masalah model, masalah bisnes. So saya nak minta Cikgu SB kongsikanlah model bisnes yang apakah yang terbaik untuk kita meningkatkan dalam perniagaan, khususnya kita nak boomkan, bisneskan jadi atop mendepani COVID-19 ni. Silakan Cikgu SB, silakan. Baik, terima kasih kepada soalan yang diberikan oleh Cikgu MJ. Terima kasih dan saya nak maklumkan kepada anda semua, walaupun dalam keadaan kita COVID dan sebagainya, model yang kita kena mula bina semula ataupun reinvent balik adalah melalui model online. Model online ini telah dimulakan oleh Amazon since 1996, tetapi sekarang pendapatan dia sampai berkali-kali ganda kan. Sebab apa? Kebanyakan kita tidak memberi ruang dan peluang kepada diri sendiri untuk bina, memberi kepercayaan. Sebab apa? Dalam kehidupan kita ni, kalau kita tak mula dengan benda baru, memang benda baru ni kena memaksa. Kita dalam bentuk memaksa diri, bukan paksa orang. Bukan paksa orang, paksa diri sendiri. Yang kedua, mula melihat kepada barang keperluan. Model bisnes kita adalah kepada barang keperluan ataupun servis yang berkaitan dengan keperluan. Kalau nak gunting rambut, pergi ke rumah pun dah boleh mula kan, sebab tidak boleh buka kedai dan sebagainya kalau tak essential kan. Okey, baik. Cikgu nak pergi kepada, lepas kita dah secara general pada model bisnes online dan juga barang keperluan, apa yang kita nak buat untuk merangka supaya benda ni akan menjadi sangat stable dan juga boleh survive boleh survive. Sekarang kita bercerita bila dalam pasca ni adalah macam mana kita nak survive So apa yang kita nak bila kita dah pilih relaunch balik pasaran ada sahabat saya daripada seorang tourist guide sekarang buat sate nampak perubahan-perubahan yang terdekat yang dilaksanakan. Pertama sekali, cikgu nak gunakan konsep yang sama yang selalu cikgu share di dalam kelas-kelas usahawan, iaitu tuan-tuan ingat lagi tak BMC? Siapa tahu BMC Kalau yang dah biasa ni dia biasalah Sebenarnya guna je cara paling mudah untuk buat review dan juga reflect ni, gunakan kaedah SWOT yang disentuh oleh Mr. Raja tadi. SWOT ni apa? Pertama sekali adalah kaji semula strength kita, kekuatan kita apa kan. Yang kedua, bila kekuatan, kalau tak tahu ataupun kurang mahir dengan online, maka kita kena cepat-cepat. Sekarang payment yang paling bagus adalah melalui OnPay. Cikgu sedang study benda ni. Sama yang jadi cikgu ni pun sedang menghadapi dan juga sedang mempelajari benda-benda baru. Benda-benda baru kalau tak dipaksa, maka kita tak boleh nak biasa. Once kita dah biasa, barulah kita start kepercayaan kita untuk kepada satu produk yang sama ada boleh berjaya ataupun kurang berjaya. Baik, maka pada BMC, cikgu nak ringkaskan yang paling mula. Tadi kita cerita soal SWOT. Kemudian S pertama adalah strength. Kemudian kita tengok apa kelemahan-kelemahan bila kita buat online. Kena buat kajian. Kemudian opportunity, peluang-peluang. Peluang-peluang apa yang ada kat luar sana. Anda rasa produk anda yang anda tak boleh nak bergerak, anda lihat siapa yang di luar sana yang ada produk yang sedang bergerak dan menyantuni barang-barang keperluan. Maka kita boleh jadikan sebagai salah satu daripada kolaborasi supaya kita boleh bergerak. Itu makna plan yang paling mudah. Produk yang sedang menjadi buruan para pelanggan di luar sana. Baik, kita akan balik semula kepada BMC tadi.
sebelum tu bila dah kita tadi opportunity, kemudian melihat semula T SWOT tadi, T tadi adalah ancaman dan baru kita pergi kepada kita buat visi baru, kita start buat misi. Cara kita nak buat adalah pertama sekali kita menggunakan blog blog melalui BMC. BMC ni adalah Business Model Canvas Business Model Canvas. Yang pertama sekali buat USP ataupun unique selling point, manfaat yang terbaru yang kita nak relaunch balik Yang kedua, kita melihat segmentasi pelanggan. Pelanggan mana kita nak santuni Harga dah tak boleh macam dulu Mungkin harga dah kena kira sekali dengan postage macam apa yang cikgu lalui. Sekarang ni penghantaran semuanya by postage. Ada yang dekat-dekat rumah saja pun masih melihat pada keadaan dan situasi Kemudian yang ketiga, lihat semula key activity kita, susun balik rutin kita. Kalau anda belum mula, anda kena bangkit dengan cepat dan atomkan dekat luar sana, kemudian balik ke base masing-masing untuk buatkan key activity ataupun SOP kita rutin kita. Kemudian cari partner baru yang keempat adalah key partner. Cari partner baru partner baru ataupun perkasakan partner-partner yang kita ada. Macam cikgu MJ, Mr. Raja. Kita perkasakan hubungan kita tambah silaturahim dan kita akhirnya kita dapat berkongsi dalam ruang ini Kemudian yang kelima, key resources. Sumber mana kita nak dapatkan dekat key resources ni dia ada satu lagi. Di bawah key resources ni ada formula 5M M kena buat kajian semula tentang modal kita sumber mana kita nak dapatkan modal-modal kita. Kemudian manpower. Kalau yang sedia ada, adakah dia membantu ataupun menjadi liability pula Jadi yang tercita tadi, remove tadi tu, ini mungkin ada yang terpaksa tak bergaji tetapi makan komisen kan di luar sana para usahawan yang saya hormati dan saya muliakan, tuan-tuan dan puan. Kemudian yang seterusnya adalah channel. Melihat channel yang ada, kita melihat channel yang paling untuk menyampaikan manfaat produk kita ni adalah melalui channel-channel delivery dan COD sekarang ni dan kita kena, bila duduklah normal baru, ada peraturan-peraturan baru kan. Jadi kena sama-sama menjaga distance-nya 1 meter. Kemudian dari segi macam mana SOP nak hantar, macam mana nak ambil duit Sekarang semua main bank in dan transfer saja. Ada juga yang dah sediakan letak je, dah bayar, letak je kat luar dia telefon dah ada kat depan, dia letak kemudian dia pergi So seterusnya kena bina semula, melihat semula kepada macam mana nak bentuk semula hubungan pelanggan customer relationship kena bina semula reconstruct balik Tetapi tak apa, sebab bila kita nak bina semula customer relationship yang kita dah ada, database yang kita dah ada ni, kita maklumkan, kena bagi selalu nampak bahawa kita masih lagi hidup dan masih lagi berikhtiar untuk mendapatkan pendapatan baru, sumber baru Kemudian pergi kepada stream review stream review pendapatan atau tambah pendapatan baru untuk kita meneruskan kehidupan kelangsungan kehidupan. Seterusnya cost structure. Maka cost structure ini menjadi satu keperluan untuk kita susun cost structure ni melibatkan kewangan. Kenapa? Bila kita dah ada stream baru, stream pendapatan baru, mesti nak ada kalkulasi ataupun pengiraan kewangan sebab dia melibatkan bidang kita relaunch semula ataupun kita pendapatan baru dan juga perkara baru dalam normal baru, betul? Jadi ringkasnya pada 9 blok, cikgu ulang balik, lihat balik USP, kemudian segmen pelanggan, kemudian channel mana kita nak pakai, aktiviti apa yang kita nak buat. Kalau dulu kita keluar rumah, sekarang kita tak perlu keluar rumah, just kita online, kemudian ada deliver ataupun courier datang ambil kat rumah. Kemudian key resources, lihat semula daripada 5M kita, stream review pendapatan, kemudian macam mana nak bina semula hubungan pelanggan kita yang baru ataupun yang sedia ada, bagi tahu mereka. Okey. Kemudian cost structure kena susun dan juga sentiasa membuat perincian kepada kos-kos yang akan kita kenakan ataupun sama ada kita nak buat saving So cikgu rasa BMC antara satu instrumen yang boleh kita gunakan
yang kalau anda Google pun anda boleh tahu. Cuma nak fahamnya perlu berguru. Okey, cikgu rasa itu cikgu serahkan semula kepada cikgu MJ kerana memberi ruang kepada cikgu untuk menjawab soalan-soalan tersebut. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Cikgu SB ya, hari ini dapat dia berkongsi tentang business model canvas ya. Yang tadi pertanyaan yang saya tanya tadi, apakah model yang terbaik? Saya ada daripada mana ya? Daripada saya terbaca daripada Nikmas Roslina Jaafar ya. Daripada kita punya panelis. Dia kata PKP belum niaga. PKP belum niaga. Sekarang baru nak niaga. Bahan mentah sukar dapat waktu PKP. Cari kedai baru tapi susah nak jumpa. Apa cadangan cikgu? Sekarang saya kena bayar balik deposit dan customer sebab majlis ibadah. Okey. Jadi saya nak minta saya tunjukkan jawab soalan ni, pada Mr. Raja. Tapi Terima kasih yang sama dengan cikgu. Jawab juga soalan yang saya nak bawa ni. Okey, saya tunjukkan terus kepada Mr. Raja. Okey, seperti yang anda sedia maklum, ramai usahawan hilang punca pendapatan akibat kesan. Ini sama lah dengan soalan soalan daripada puan ni Mas Rustina ni. Jadi pendek kata usahawan perlukan duit untuk teruskan perniagaan. Bagaimana apakah pilihan atau peluang yang boleh diterkai oleh peserta Empower kita untuk mendapatkan duit tambahan. Jadi tadi Mr. Raja, soalan Mr. Raja. Puan ni dia kata dia niaga tapi sekarang nak suka nak jual bahan mentah, tiba-tiba dia kena bayar balik deposit kepada customer sebab customer dia tak boleh nak dapat sebab apa Puan Dina nanti buat coaching. Minta tolong pandangan cadangan Mr. Raja. Silakan Mr. Raja. Silakan. Macam mana dapatkan duit? Dana. Bukan melalui kerajaan. Sumber yang paling dekat ni maksudnya sumber yang kita tak perlu gantung kepada mana-mana pihak. Maksudnya sekarang ni pasal sini sudah boleh sisi pohon dibuat. Ini maksud saya sumber yang paling dekat. Sumber yang paling tak dekat ni maksudnya kita masih bergantung kepada pihak ketiga. Memang boleh dapat tapi kita bergantung kepada pihak ketiga. Baik, kita lihat tu sumber yang paling dekat. Sebab ini yang paling dekat. Okey, kalau tak tahu kita ada dengar berita bahawa kita telah menentukan penangguhan duit. Terima kasih, ada 70 orang sedang menonton. Dan yang kedua kita lihat insentif lain, Insentif kerajaan okey. dan juga membuat pengeluaran yang ditambah dan usahawan yang bekerja yang bos-bos ni yang ada bekerja dapat subsidi. Macam saya sendiri pun yang bekerja dapat subsidi RM200 semua insentif dan dana ni adalah sumber-sumber terdekat kita. Maksudnya tak perlu kita bergantung, jangan cari konsultan semua ni, tak perlu. Free, senang, mudah, online dan boleh apply dan kita boleh dapat dana tambahan dalam operasi kita. Boleh Puan Dalina buat daripada rumah sub dekat new partner. Sumber yang kita sepatutnya bergantung kepada pihak yang satu yang mendapatkan duit. Satu adalah pinjaman. Memang tak dapat dinafikan mana telah menentukan duit untuk menyalurkan pinjaman kepada usaha-usaha mikro kita BSN, CMB sampai ada yang saya dengar orang tu BSN dapat 0%. Jadi macam mana nak hold?
Ramai yang dalam tadi saya tengok cek Okay, Karina nak buka bisnes printing cari yang stabil yang stabil. Kalau saya di rakan Facebook saya ni, cikgu cadangkan nanti cari sahabat usahawan cikgu yang syarikat dia nama cetak print cetak station. Cetak station. 6 bulan ternyata ada lagi banyak, tapi inilah yang utama. Ada kita ni dah boleh apply, kita dah boleh bohong. Sebenarnya nak bohong kalau tak tahu juga lepas di sini boleh kita akan track kan, track mana macam mana kita akan track. Ponik. Pertama, okey, katakan kita tak ada syarikat keseluruhan. Apa yang dulu saya tak ada syarikat, saya ada syarikat enterprise saja. Pun boleh, jangan risau. Apa dokumen yang diperlukan untuk syarikat enterprise? So Mr. Raja sedang cerita macam mana nak dapatkan modal modal. Dan 6 bulan yang tetap boleh. Tak ada, orang boleh apply. Tak payah bergantung kepada siapa yang mengatur semua bank dan bagi secara online. So, ini adalah dokumen-dokumen untuk syarikat. Betul, Katakan kita tak ada apa syarikat sedia berhad. Tak ada juga enterprise. So macam mana? Okey. Cerita untuk dapatkan crowdfunding. Macam mana dapat kelulusan bank buat bisnes baru. Puan Irina buat bisnes baru. Bisnes baru ni Miss, pastikan yang kita nak collaborate tu yang stabil dan dia pun sedang buka kepada online online industri. Jadi kawan-kawan rakan-rakan saya yang ada homestay kan. Jadi dia apply loan. Jadi susah sikit sebab walaupun dokumen dia lengkap, proses dua tu akan susah sikit. Tahniah dah ada lesen. Construction siapa yang dalam industri construction pembinaan juga mungkin akan mengalami masalah atas dasar Hotel. Yang industri yang tengah teruk sekarang adalah industri hotel, industri construction construction. Kemudian barang DIY kan. Yang meletup. Bisnes meletup apa? Bisnes meletup adalah berkaitan dengan kesihatan kesihatan. Kewangan industri kewangan, terutama insurans dan takaful. Industri barang keperluan barang runcit barang keperluan. Okey, barang keperluan, barang yang berkaitan kesihatan yang berkaitan kesihatan dia ada kelebihan Kalau yang buat spa jangan duduk dekat location buat daripada rumah minta iklankan. Tapi waktu sekarang ni PKP masih belum stabil belum stabil untuk kecantikan yang berkaitan dengan ni. Baik, terima kasih Mr. Raja. Mr. Raja nanti stay dulu situ. Ada satu soalan lagi daripada Cik Ismail Ini pun ada berkaitan dengan kewangan kita terus berkomunikasi terus dengan kita punya peserta. Dia kata saya terfikir nak buat pinjaman loan. Cik Ismail, saya terfikir nak buat pinjaman loan tapi tak yakin boleh bayar semula. Macam mana nak yakin diri? Siapa nak jawab? Mr. Raja lah, sampai Mr. Raja lah. Okey, Mr. Raja tu, soalan Mr. Raja.
akan dipanggil. Kita akan hubungi pihak bank. Masa tu kita beritahu kepada pihak bank yang kita kita tunjukkan dengan bagi kita. Lepas tu, bank ada satu skip, ada satu slide pada tempoh pernafasan atau nafasan yang sedikit. Bank boleh pertimbangkan untuk lebih tempoh pernafasan untuk kita membayar bank. Jual produk keperluan. Yang kita tengok dia memang perlu ada dekat setiap rumah. Pembersihan. Kalau nak mudah, kita lihat je macam mana orang buat jualan dekat Go Shop, Go Shop yang secara online sekarang. Tengok barang yang ada kat situ. Lepas tu cikgu jual cadar pun cikgu jual. Cikgu boleh mohon untuk dapatkan extension card untuk bayar bil. Boleh. So kena berinteraksi dengan pihak bank inform. Kalau tidak kita faham. So kita tidak testify. Kita tidak testify sebab kita nak sebab kita juga akan juga yang kita dalam kita dengan apa yang kami jadi yakinkan diri jangan memang ada peluang ni untuk kalau nak perlukan bantuan yang penting kita boleh bantu masih di surat yang kandungannya mengenai dapatkan lulusan. Okey, yang mana mendengar sekarang ni di Zoom Mr. Raja sedang sedang ke udara. Tak apa Mr. Raja, ni lepas ni dia ada soalan-soalan di sini banyak kali sebenarnya berdasarkan pada kewangan. Tapi apa Mr. Raja kena jawab antara soalannya apa nama dia, contohnya baki banknya tak banyak, apa pihak bank boleh approve loan ke atau macam mana. Lepas tu satu lagi loan mikro baru diumumkan tapi saya tak buat pengumuman sebab ada syarat diberikan kena pada penyata penyata bank 3 bulan. Jadi kan akaun bank saya baru dia buat. Ni kongsikanlah sedikit. Ini buat kewangan ni. Dia kan minat kami Raja ni. Ni ada pembantu. Okey, ini soalan yang bagus. Sebab ni kalau apa yang saya katakan tadi, Indonesia Malu nak cakap. belum Kan malu jaga suara sikit sebab tengah online dengan Zoom. Yang ini cikgu live sendiri kat tepi. Okey crowdfunding. Ada kaedah kumpul dana sama-sama. Kasih 80 orang sedang bersama Cikgu tunggu soalan cikgu. Nanti cikgu jawab. Nanti anda boleh lihat bagi yang ada dekat Facebook Masalah kurang keyakinan diri Buat business plan Boleh Puan Lina, nanti saya ajar
proses khusus untuk power saja. Kita akan bantu untuk dapatkan link kan dengan sebenarnya teman-teman ni bukan baru di Malaysia. Kalau abang nak tengok kalau di YouTube di bawah quality MS sekali dia sebenarnya dia tak contoh. Dia punya idea jual barang-barang ni. Dia uskan sistem fokuskan di kosan ini. Dapat pembiayaan kan? Seterusnya. Okey. Boleh faham? Saya harap saya jawab soalan tuan. Ya, terima kasih. Okey. Terima kasih Mr. Raja. Mr. Raja, nanti kita buka kita baca lagi banyak lagi soalan-soalan yang masuk ni bertalu-talu Jadi kita satu persatu kita tengok yang terbaik yang perlu dijawab. Saya rasa ni kali ni banyak yang orang berminat tentang kewangan cara mengurus kewangan, macam mana nak apply loan dan sebagainya, apa duit tak cukup apa yang dan sebagainya. Tapi Mr. Raja dah menyampaikan satu persatu. Saya rasa dia berangkat sehingga nanti anda terus boleh berhubung dengan Mr. Raja lah, WhatsApp. Nanti di hujung kita bagi nombor telefon dan sebagainya. Boleh terus bercerita tentang hal peribadi ataupun syarikat berkaitan tentang kewangan. Kewangan ni sangat luas sangat penting. Memang sangat penting mana-mana pun. Kalau saya bisnes pun kewangan tu adalah nombor satu. Kita nak jaga cash flow kita lah. Baik, saya nak tuju terus kepada Cikgu SB Cikgu SB ni soalan ni kegemaran dia lah ni soalan. Kebanyakannya usahawan ni dah beralih ke arah ni. Saya baru-baru ni pun ada buat satu live talk juga tentang bisnes. Dulu dia berniaga semasa sebelum PKP ni, dia buka stall tepi jalan. Tapi sale tak berapa bagus. Orang lalu-lalang tapi tak beli. Tapi semenjak PKP ni ada hikmah juga di semenjak PKP. Bila dia buat perniagaan online pula, dia BCOD ke rumah-rumah, sale yang meningkat-ningkat melambung. Syukur rezeki Jadi soalannya kepada JKSB, bisnes bom atom ni, so bagaimana online ni adalah platform utama musim PKP dan selepas. Dan apa platform paling cepat nak letupkan bisnes ni, JKSB? Silakan. Baik, terima kasih kepada Cikgu MJ dan juga kepada yang sedang menonton. Kita sekarang view sampai 93. Saya ucapkan tahniah bagi anda yang sedang mengikuti kami di Bom Atom meletupkan semula sempena PKP COVID-19 ini. Dan tadi untuk menjawab semula soalan, bagaimana menggunakan platform online Instagram kita melihat, tetapi kita perlu menggunakan semua channel medium yang sedia ada. Yang paling terkenal sekali adalah Facebook. Sebab apa? Di situ ada lubuk segala macam. Perlukan yang pertama, setup yang perlu sekali adalah bina kedai online anda. Kalau siapa yang sekarang bersama dengan cikgu, boleh saja pergi kepada carian, type saja cikgu SB carpet viral online. Anda akan lihat kat situ macam mana cikgu setup, buat poster yang cantik dan sebagainya. Dan kena selalu juga bila biasakan dengan biarkan sentiasa orang nampak, kita sentiasa saja bergerak, status yang dinaikkan di Facebook kita, dan kita sentiasa melakukan promosi demi promosi, supaya yang pertama nak bagi orang nampak, yang kedua nak bagi orang tahu kan, yang ketiga bila orang dah tahu barulah orang baru nak kenal kita, dia nampak, kenal dan tahu. Lepas tu barulah bila dah tahu, baru macam mana nak tahu bila kita dalam online ni. Pertama cikgu dah sebut tadi, nak bagi orang nampak. Nak nampak kena selalu iklan ataupun kita selalu bagi kata-kata semangat kat ujung dia, kat bawah ada gambar niaga kita. Walaupun kat atas tu cerita tentang motivasi kan, tentang inspirasi, tentang ada di kalangan usahawan Empower ECR yang mana jualan di bulan Ramadan 2 kali ganda, 3 kali ganda lebih meningkat daripada keadaan biasa. Sampai dulu dia pergi ke pos dan juga ke kurier, pejabat kurier. Sekarang kurier datang kat rumah dia untuk ambil produk-produk dia. Kenapa? Kerana dia menukar kaedah dia. Bila selalu ada aktiviti,
Kemudian orang dah nampak, maka lama-lama orang akan kenal. Asyik muka ni je kan. Sebab itu bila dah kerap sangat ada yang guna kaedah TikTok kan. Orang nampak bila orang tahu, bila orang bertanya dalam WhatsApp biasa kita akan linkkan dengan WhatsApp Sebab tu yang WhatsApp adalah medium kedua selepas Facebook. Yang ketiga adalah Instagram. Yang keempat adalah lepas Instagram sebenarnya bila anda guna Instagram, anda juga boleh linkkan dengan page Twitter dan juga Tumblr. Ada 3-4 channel yang kita boleh gunakan. Kalau guna Facebook, kita boleh linkkan juga gunakan WhatsApp, kita boleh linkkan dekat status. Di bahagian status tu anda kena tulis up hari-hari orang akan baca status kita. Jadi nak bagi orang kenal, bila orang dah kenal, orang bertanya, orang akan beli dan orang tahu. Bila orang tahu, barulah orang percaya. Bila orang percaya, barulah akan ada repeat sale. Kan? Sekali orang percaya, jaga kepercayaan. Yang ni yang utama. Sentiasa berkomunikasi dengan WhatsApp. Kalau kita lambat balas, minta maaf. Jangan malu-malu. Kita sebagai owner kepada perniagaan. Kan? Kadang-kadang ada ketikanya kita kena berterus terang dan kita, contohlah sambal. Masa PKP tengah tak boleh keluar hari tu, ada orang minta sambal dengan cikgu. Cikgu juga jual sambal. Bukan kapet je, sambal pun jual. Kan? Tapi semua online. Bagi tahu betul-betul. Kita sebenarnya bila kita jujur, orang selalu nampak, orang dah kenal, orang dah tahu. Dan orang dah mulai percaya kita. Jaga kepercayaan ini. Dan itu akan balik semula pada customer relationship. Kan? Bila anda buat perkara-perkara ni, anda akan lihat dalam normal baru ni, anda akan lihat perubahan demi perubahan. Sebab tu perkara yang paling nak paksa je adalah nak selalu santuni dan juga iklankan produk kita. Jangan jual produk. Selalu orang kita tahu. Tu nak jual apa je tu? So tuan-tuan dan puan, jual manfaat. Cerita manfaat yang kita ada. Makanan saya sedap. Sedap. Pasal ada testimoni lagi. Jadi orang lebih mudah. Kita update status kita tentang WhatsApp yang kita dah print screen untuk kita ceritakan. Kita lampirkan, minta izin sebelum print screen pelanggan kita tentang kesedapan produk dan juga manfaat produk yang dia dah sampai ke tangan mereka. Akhirnya wujud kepercayaan. So kadang-kadang orang lebih mudah mendapat pelanggan baru daripada referral. Referral ni orang sebelah cakap sedapnya, lepas tu dia pun komen, "Oh, sedap ke? Kau beli kat mana?" Lepas tu terus tag kepada kawan Facebook dia. Maka berjangkitlah perkara ni. So tuan-tuan dan puan, bangkit semula. Jangan duduk saja. Pagi iklan, tengah hari iklan, lepas tarawih pun iklan. Sebab McD, Go Shop semua buat perkara yang sama. Kita ni siapa sangat? Baru kecil tapi tak buat. So tuan-tuan dan puan, sila laksanakan tugas kita. Bangkit dan letupkan semula dengan bom atom produk kita. Boleh? Itu saja. Semoga menjawab soalan. Saya kira Cikgu MT dah bagi signal. Teruskan. Okey, terima kasih juga SB. Memang padat dia punya jawapannya. Okey. Nanti dia ada juga banyak dia tanya selain pada IG, selain pada Facebook, apa lagi yang nak diiklankan lagi, apa lagi. Banyak lagi Saya rasa saya tunggu tambah sikit. Boleh masuk ke e-marketplace macam Lazada, Shopee, yang mana memang dah ada dia punya crowd dia sendiri kat situ. Okey, baik. Ada soalan ni daripada peserta ni. Saya nak soalan ni sesuai dengan Mr. Raja lah Mr. Raja Dia kata dia ni ada hutang banyak. Dia bukan hutang banyak lah. Maksudnya dia ada hutang Satu Malaysia. Apa skim Satu Malaysia Lepas tu tekun. Kasihan. Dia start. Terima kasih. Dia minta pandangan cadangan lah daripada Noiza, nanti saya buat special coaching dalam grup dalam grup. Yang keduanya ada satu lagi soalan daripada peserta. Dia kata crowdfunding ni boleh buat ke dalam satu kumpulan macam persatuan ataupun NGO ke macam mana? Silakan Mr. Raja, saya jawab. Minta maaf bagi yang solat. Minta maaf yang tengah solat duha terganggu.
adakah kita mampu untuk bayar? Kalau kita tak buat semua agensi baiknya Terima kasih Evita Sari, Miza Nadia Oceng bila kita nak bayar, kalau kita nak bayar, kalau kita nak bayar, kita untuk dapatkan penangguhan tambahan atau kita dapat waiver kalau kita nak interaksi tanpa interaksi kita tak libat jangan pending kita ada masalah pengadaan ini cuba luahkan masalah dalam bentuk permohonan surat atau email kepada agensi tersebut. Agensi dan pihak debat semua faham adalah satu terjejas satunya satu lagi Mr. Raja sedang menjawab soalan. Tunggu giliran. Terima kasih yang masih menonton ya. So kalau dah habis nanti cikgu akan war-warkan messenger, melalui messenger untuk grup WhatsApp grup WhatsApp. Grup Telegram pakai grup Telegram. Betul.